Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz jangan kira lagi 20 minit, tak mula lagi. Ana intro dulu minit Ustaz. Terima kasih banyak-banyak pada Ustaz Uzair, Ustazah Anom dan sahabiah nama ya Fatimah. Ini adalah tetamu Allah. Allah pilih sahabat-sahabat untuk menemani saya yang sepi ya, tanpa teman pada malam ini untuk berdiskusi. Ana rasa semua kita ni ada banyak pengalaman datang usrah ataupun mengendalikan usrah. Tetapi apa yang menyebabkan ana suka usrah ni adalah kerana berapa orang datang tak kisah. Yang penting usrah ni sebelum ia berlaku dia telah menyebabkan ana habis baca satu buku hari ni. Sebab tu ana jadi puas hati. Berapa orang datang pun tak kisah. Yang penting dengan mengadakan usrah ni ia telah mendisiplinkan ana dan harapnya juga Anom dan Uzair untuk menamatkan bacaan kitab. Sebab bila kita berkerjaya, bila kita ceramah sana sini, masalah paling besar adalah membaca. Jadi mengadakan usrah ini sebenarnya rotan untuk piak, kata orang Kelantan, untuk rotan kita supaya kita membaca. Dan ana memang mencari masa untuk habiskan bacaan buku yang ana telah pilih. Jadi itu sebab kebiasaan usrah ni yang menyebabkan seseorang tu dah tak ada motivasi nak datang. Salah satu sebabnya adalah aku datang nak dengar nakib kata apa je. So kalau nakib tu bosan-bosan lah. Walaupun nakib tu buat dua hala, tapi kalau dah cara dia bertanya, isu apa yang dipilih, orang tetap bosan. Tapi bila entah ustazah kena bentang apa yang telah menyebabkan ustazah pilih satu buku, yang tu yang menyebabkan anda rasa lah kita tak akan bosan. Sebab usrah ni telah menyebabkan kita jadi orang yang membaca. Kepuasan sebenar usrah ni adalah bila dia membaca sesuatu yang sangat berharga demi semata-mata nak bentang dalam usrah. Bagi ana bentang tu nombor 2 dah. Tetapi kejayaan menamatkan bacaan itu benda paling besar. Jadi ana harap kita boleh konsisten 2 bulan sekali untuk menamatkan bacaan buku ataupun kertas kerja. Jadi kita mula Ustaz Ustaz kira 20 minit. Ana akan berkongsi pada sahabat-sahabat semua. Ana tukar buku. Buku ini adalah Hal kana Muhammadun ummiyan. Hal kana Muhammadun ummiyan, yang bermaksud benarkah Nabi Muhammad buta huruf. Kita pernah baca satu ayat, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي, iaitulah orang-orang yang mengikut seorang rasul yang ummi. Itu suratul A'raf ayat 157. Surah yang sama ayat 158 Allah ulang kali kedua, fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi. Jadi persoalannya sekarang, setakat yang Anom, Uzair, Fatimah duk dengar-dengar, apa maksud ummi? Jadi kebanyakan kita memahami ummi sebagai apa? Tak payah kebanyakan kita lah, Ustaz faham ummi sebagai apa? Rasul yang ummi. Awalnya sebagai satu. Awalnya maksudnya apa? Sekarang dah berubah pandangan. So maksudnya dulu buta huruf. Tak tahu membaca, tidak tahu menulis. Sebenarnya betul. Yang salah satunya. Boleh. Salah satu. Okey, tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Anom? Sama. Jadi buku ni akan menyebabkan kita mempunyai pendapat yang lain. Tapi sebenarnya
pendapat itu tidak bertentangan dengan apa yang anti dan antuma telah sebutkan. Al-ummi memang benar tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis, dan memang telah menjadi ijma' para ulama, seseorang kafir sekiranya berkata Nabi boleh membaca dan Nabi boleh menulis sebelum menjadi Rasul. Jadi betul lah apa yang Ustaz sebut tadi. Ummi adalah tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Tetapi isunya sekarang, adakah selepas menjadi Rasul dia masih tidak boleh menulis dan tidak boleh membaca? Yang tu isu. Jumhur, dan kita memang selamat dengan pendapat jumhur, insya-Allah, tak ada isu. Jumhur mengatakan Nabi kekal tidak boleh menulis dan tidak boleh membaca walaupun selepas umur 40 sampai wafat. So tak ada masalah. So kita bentang buku ni bukan untuk mengganggu kedamaian masyarakat awam dengan kefahaman mereka. So kita bukan share buku ni untuk cari gaduh. No. Sebab tu buku ni kita share di Dream Team kan. Sebab nak bagi tahu pemikiran aras tinggi, di mana kadang ada pendapat minoriti yang kuat, lalu menyebabkan kita menyampaikan Quran kadang-kadang lebih merendah diri dengan berkata apa tadi Ustaz? Salah satu maknanya kan? Salah satu makna ummi adalah tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis sebelum menjadi Rasul. Adapun selepas menjadi Rasul, jumhur para ulama menyatakan Nabi kekal begitu. Cukup saya kata kalau kita ceramah pada orang-orang awam. Tapi sebagai tullabul ilmi, ada baiknya kita menjenguk beberapa hujah yang menyebutkan Nabi selepas menerima wahyu sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyebabkan Nabi boleh menulis dan boleh membaca. Okey. Memang tak adil lah 15 minit nak bentang benda ni kan. Tapi okey, ana sebutkan terlebih dahulu 3 mazhab dalam hal Nabi boleh membaca ataupun menulis. Mazhab yang pertama, mazhab orientalis. Orientalis kata Muhammad boleh menulis dan boleh membaca sejak kecil. So tadi kalau ikut ijma' ulama memang kafir. Siapa yang berkata sedemikian? So kita jelas benda ni. Kita sangat jelas benda ni dengan dalil suratul Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan lartabal mubtilun. Engkau tidak pernah tahu membaca walaupun satu kitab sebelum turunnya Al-Quran, dan tidak pula kau tahu menulis dengan tangan kananmu. Kalau engkau pandai membaca dan pandai menulis, idan lartabal mubtilun, tentulah ada alasan bagi orang-orang kafir untuk menentangmu, kerana mereka ragu, adakah Quran ini daripada kamu atau Quran ini daripada Tuhan? Kerana kamu boleh membaca, boleh menulis, so ada ke barang kalian kamu yang cipta. So dalil tu jelas menunjukkan kita menolak mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua adalah mazhab mazhab mainstream, dan kita telah berpegang dengan mazhab ini pun selama ini, iaitulah mazhab jumhur, di mana Nabi butuh huruf secara total sejak lahir sehingga meninggal dunia. Tetapi malam ni menariknya, Syihabuddin Ahmad, anda tak kenal ustaz ni tetapi baca kitab dia je saja, beliau banyak follow Maulana Asri daripada Kelantan. Dia menyebut adanya kebarangkalian pendapat ketiga itu benar, dan dia memperjuangkan pendapat minoriti ini. Walaupun minoriti sebenarnya barisan para ulama yang mendukung pendapat ini, kalau nak boleh sebutkan, sejak daripada zaman tabi'in lagi. Asy-Sya'bi, Ibnu Abi Syaibah, ulama hadis terkenal, juga dalam era 200 Hijrah. Abu Zar Al-Harawi 434 Hijrah. Abul Walid Al-Baji, beliau banyak quote daripada beliau. Al-Maliki 474 Hijrah. Ibnu Hajar Al-Asqalani 852 Hijrah. Al-Qadhi Iyad 544 Hijrah. Jadi tidak calang-calang jugalah. Dia bukan ulama moden yang bagi pendapat ni. Dia juga adalah ulama klasik, bahkan tabi'in. Asy-Sya'bi. Okey.
Mazhab yang ketiga adalah minoriti yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima mukjizat, iaitulah boleh membaca, boleh menulis selepas menerima wahyu di Gua Hira. Jadi kemampuan Nabi membaca dan kemampuan Nabi boleh menulis adalah mukjizat. Makna mukjizat, Nabi boleh membaca, Nabi boleh menulis bukan dengan proses pembelajaran. Sebab orientalis ada persamaan dengan pendapat mazhab ketiga ni. Sebab mazhab ketiga yang minoriti dengan mazhab orientalis ada persamaan, iaitulah Nabi boleh membaca dan Nabi boleh menulis ketika menjadi Rasul. Itu persamaan dua mazhab ni kan. Tetapi ditegaskan, nampak macam sama, sebenarnya tidak. Ya? Bezanya pada apa? Orientalis kata Nabi boleh membaca sejak daripada lahir. Tetapi minoriti ulama yang saya sebutkan tadi, Nabi boleh membaca sekali-kali, tidak semasa kecil, tetapi sejak menerima wahyu. Okay. Yang kedua, beza yang kedua, Nabi boleh membaca, boleh menulis kerana Allah yang menyebabkan Nabi boleh begitu. Tetapi orientalis kata Nabi boleh membaca, boleh menulis sebab Nabi melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Yang tu batil. So kita jelas beza dia. Okey. Antara yang menarik dikupas oleh beliau adalah makna ummi. Ummi memang kebanyakan mentafsirkan sebagai tidak boleh membaca, tidak boleh menulis, tetapi berdasarkan Al-Quran itu sendiri, juga merujuk kepada Ummul Qura. Okey. Dalam Al-Quran ada banyak ayat menyebut kalimah Ummul Qura dengan merujuk kepada peranan Nabi sebagai seorang Rasul. Contoh, kalau kita tengok ayat Al-Quran yang berbunyi Ummul Qura, ingat tak? Yes, jumpa Suratul An'am ayat 92 dan juga Suratul Syura ayat 7, iaitulah walitunzira ummal qura wa man haulaha. Tugas kamu wahai Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada Ummul Qura. Ummal Qura makna penduduk Mekah. Ayat lain Suratul Syura, wa kadzalika awhayna ilaika qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura, untuk memberikan peringatan kepada penduduk Mekah. Maka bila ada kalimah an-nabiyyal ummi, maka pendapat ini menyatakan ia tidak merujuk kepada buta huruf, tetapi rasul daripada Mekah. Contoh Syekh, anta hidup zaman Abbasiyah, Uzair al-Abbasi, Muhammad Rasul Al-Ummi. So nama tu bukan merujuk kepada sifat, gelaran itu merujuk kepada anta duduk di mana. Baghdadi, Ummi. Jadi itu antara tafsiran lain kepada Ummi bagi mendukung pendapat mazhab yang ketiga. Juga Ummi juga kebarangkalian mempunyai makna seseorang yang tidak pernah membaca dan menulis kitab Taurat dan Injil. Contoh, kita ambil daripada banyak dalam Al-Quran, Allah menyebut ummiyin. Dan antara tafsiran ummiyun itu, surah Jumaah contohnya adalah walladzi ba'atha fil ummiyin. Apa maksud ummiyin? Seorang rasul daripada ummi diutuskan kepada golongan ummi. Ummi di situ tadi kita telah sebutkan, salah satu maknanya penduduk-penduduk di sebuah negeri yang sangat dihormati oleh seluruh penduduk Arab. Ini kata Mubarak Furi, iaitulah orang yang berasal daripada Mekah adalah penduduk yang paling dihormati oleh seluruh orang Arab. Maka sebab tu Allah Ta'ala menyebut dua kali dalam suratul A'raf 157, 158, konteks ayat ini memuji.
Jadi macam mana nak puji sekiranya maknanya seorang Nabi yang buta huruf? Bukankah dengan menyebut buta huruf ia adalah menyebut kekurangan? Sebab ayat yang anda bacakan tadi, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Ini ni nak puji. Jadi mengambil kira ni ataupun munasabah nak puji, maka ummi di sini artinya memuji Nabi yang berasal daripada satu tempat yang sangat dihormati. Mulia tempat itu kerana diasaskan oleh Nabi Ibrahim, iaitulah Mekah. Ummi di situ merujuk kepada Mekah. Jadi itu makna alternatif selain daripada tidak boleh membaca, dia tidak boleh menulis. Ummi juga bermakna apa yang anda sebutkan tadi? Ummi juga bermakna Nabi yang tidak pernah membaca Taurat dan Injil. Nabi yang tidak pernah membaca Taurat dan Injil, maka Nabi ini diutuskan ke atas kaum yang memang kesemuanya pun tidak pernah mendengar Taurat dan Injil. Siapa lagi kalau bukan penduduk Mekah? Compare dengan Yasrib, diorang pernah dengar Taurat daripada Yahudi. Okey, dalam surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Jika kita mentafsirkan ummi adalah buta huruf, maknanya Nabi datang daripada satu kaum yang semuanya buta huruf. Maka beliau berkata, penulis ini berkata, ini bertentangan dengan fakta. Kerana kalangan para sahabat daripada Muhajirun ada 23 orang boleh membaca dan boleh menulis. Jadi benarkah dia kata, nah, wallazi ba'atha fil ummiyin, Nabi datang kepada satu Nabi datang daripada satu kaum yang kesemuanya buta huruf, sedangkan fakta memberitahu 23 orang sahabat besar Nabi boleh membaca. 23 orang. Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Subhanallah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Mu'adz bin Jabal, Arqam bin Abi Al-Arqam, Hanzalah, Khalid Al-Wali, Az-Zubair bin Al-Awwam. The list goes on. Muawiyah bin Abi Sufyan, Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi bagaimana kita memahami ummi? Jadi berapa minit lagi Ustaz? 5 minit lagi, cantik. Jadi huwallazi ba'atha fil ummiyin, maka ummi di situ sudah ada makna alternatif. Jadi kita tidak sekadar membataskan makna ummi hanya satu batasan makna sahaja, buta huruf. Okey, lagi yang menarik adalah dalil-dalil seterusnya. Memang anda pun terkejut. Iaitulah dia kata ayat Al-Ankabut ayat 48. Ramai para ulama mentafsir menjadikan ayat ini sebagai dalil Nabi buta huruf sampai meninggal dunia. Tetapi beliau berkata, kebanyakan majoriti para ulama terlupa ada dua kalimah besar dalam ayat Al-Ankabut 48 itu, iaitu min qablihi. Okey, ayat ini bunyi macam ni. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tahu membaca sebuah kitab sebelum turunnya. Mafhum mukhalafah dia. Lepas Quran turun, Nabi boleh membaca dan Nabi boleh menulis. Itu pendapat yang beliau quote daripada Asy-Sya'bi dan nama-nama ulama yang anda sebutkan tadi. Jadi perkataan min qablihi itu adalah perkataan yang sangat mahal. Sebab kalau sekadar nak kata Nabi tidak boleh membaca, dia tidak boleh menulis daripada kecil sampailah meninggal dunia, apa keperluan letak min qablihi? Boleh tertunai dah mesej ayat tu sekiranya wa ma kunta tatlu min kitabin wala takhutuhu biyaminik. Muhammad, kau tidak pernah menulis walau satu kitab, tidak boleh membaca walau satu kitab, dan tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Selesai masalah. Kalau tak ada min qablihi, jelas dia nafi alal abad. Sampai bila-bila Nabi memang tak boleh baca, tak boleh menulis. Tapi kerana ada min qablihi, yakni min qablil Quran, min qabli nuzulil Quran, maka disitulah beliau berpendapat orang-orang terdahulu ada sebab untuk menyatakan Nabi menjadi orang yang boleh membaca dan boleh menulis selepas turunnya Al-Wahyu. Dalil seterusnya yang ni yang anda sebutkan tadi agak mengejutkan. Hadis Sahih Muslim Hudaibiyah. Anda pun tahu kan? Dalam hadis panjang lebar Hudaibiyah.
Okey. Akhir sekali bila Ali tak nak padam perkataan Muhammad Rasulullah, maka Sahih Muslim nombor 1783, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arini makanaha, wahai Ali, tunjukkan aku di mana kalimat Muhammad Rasulullah. Fa'arahu makanaha famahaha. So dipertontonkan oleh Ali kalimah berkenaan, famahaha, Nabi padam. Wa kataba, Nabi tulis. Dhamir tu balik pada siapa kalau bukan Nabi? Bukan ayat Quran je ada munasabah, hadis pun kena main munasabah kan? Dhamir tu pasti merujuk kepada Nabi. Nabi tulis Ibnu Abdillah. Hadis Sahih Muslim. Jadi huraian daripada Qadhi Iyad, dia kata begini. Subhanallah, ini mukjizat. Pendokong pandangan ini menyatakan Allah telah menjadikan penulisan itu berlaku dengan tangan Nabi, sama ada beliau sendiri tak tahu pen tu bergerak. Nabi tak kontrol. Kebarangkalian Nabi tak kontrol pen tu bergerak. Di situ ijazah itu. Sedangkan dia sendiri tak tahu menulis. Ini ulama, Qadhi Iyad memetik kata ulama yang mengatakan, ni ulama mazhab pertama tadi, mazhab jumhur. Ya benar hadis ni sahih, tetapi ia tidak menghilangkan sifat Nabi kekal tidak boleh membaca, tidak boleh, iaitu pen tu bergerak sendiri. Ini pendapat Qadhi Iyad bagi menunjukkan unsur i'jaz. Tetapi kita masih dalam mood mendokong pendapat ketiga, iaitu Nabi memang boleh membaca dan Nabi boleh menulis. Tapi soalan timbul juga, kenapa Ali kena tunjuk? Tak? Kalau Nabi boleh membaca, kenapa Ali kena tunjuk? Di mana perkataan tu? Tapi Nabi boleh tulis. Jadi benda ni menarik juga lah bincang. Anak baru terfikir juga kan? Dari satu sudut benar juga hujah jumhur kan, wal qalami wa ma yasturun, qalam tu bergerak sendiri. Dan dari satu sudut pula benar juga jumhur, iaitu takkan kalau Nabi dah boleh baca, Nabi baca lah, kenapa nak minta tolong Ali kan? Jadi yang tu anak tak jumpa dia punya penjelasan. Okey, akhir sekali, berapa minit lagi Ustaz? Seminit. Okey, kalau Nabi boleh membaca dan boleh menulis selepas menjadi Rasul, apa isu? Confirm isunya adalah Nabi create Quran. Memang itu pun yang dituduh oleh orang-orang kafir. Kalau Nabi buta huruf, kekal buta huruf dan terbukti buta huruf 23 tahun ataupun 13 tahun di Mekah, agaknya orang kafir akan mengatakan ketidak Nabi reka Quran. Cuba letak keadaan Nabi sekarang sallallahu alaihi wasallam yang terbukti walaupun telah menjadi Rasul, kekal tidak boleh menulis walau satu huruf dan tidak boleh membaca walau satu huruf. Katakan begitu, agaknya orang Quraisy akan menuduh Nabi tak cipta Quran. Dah dia tak boleh membaca, dah dia tak boleh menulis, ada asas tak untuk menuduh mu cipta Quran? Tak ada asas. Ini hujah dia. Kerana Nabi boleh membaca dan Nabi boleh menulis, maka mereka tuduh Nabi sebenarnya ia adalah ujian Allah. Kemukjizatan Nabi boleh membaca, boleh menulis kerana Quran diturunkan, itulah ujian kepada orang beriman dan ujian kepada orang kafir. Orang beriman meyakini ini walaupun Nabi boleh membaca, Nabi boleh menulis, tetapi Nabi boleh membaca dan menulis kerana Quran. Cahaya Quran menyebabkan Nabi cerah, boleh membaca, boleh menulis. Tetapi bagi orang kafir, ini adalah modal utama untuk bahan Nabi. Sebab tu di mana-mana sahaja am yaqulu naftara. Banyak dalam Quran iftara, dia reka. Sebab pengalaman orang Arab mendapati Nabi sudah boleh membaca dan menulis selepas Quran turun. Wallahu a'lam. Jadi kita kongsi buku dalam usrah ni bukan untuk membenarkan ataupun menafikan. Kita just diskusi. Sebab tu kita tak bawa pada orang awam. Melainkan sekiranya kitab yang kita pilih itu benar-benar boleh bagi manfaat pada orang awam. Ana punya personal pendapat,
alang-alang Ustaz Uzair, Ana tak tahu kita anom lagi. Jadikan pembentangan 20 minit ni sebagai dia macam defense proposal lah. Bentang, kita tengok okey ke tak, bla bla bla, nanti present pada netizen. So macam okey, bentang dalam Viber. Sebab Ana rasa sayang Ustaz share terlalu singkat 20 minit, sedangkan Ana rasa kita boleh jadikan sesi tu sejam setengah kupasan mafatih kepada masyarakat awam. So jadikan sesi ini sebagai sesi kita discuss dulu, insya-Allah. Okey, Ana berhenti setakat tu dulu.